Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira, amma ba'd. Para pendengar ataupun para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri rancangan kuliah maghrib kita yang selalu kita bertemu pada setiap hari Rabu selepas solat maghrib di Masjid Al-Islah. Namun pada malam ini ada sedikit perbezaan berbanding dengan minggu-minggu yang lalu. Kalau mungkin sering pertama sekali pada minggu-minggu yang lalu, kita memanfaatkan masa yang ringkas ini untuk kita melihat hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin himpunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita cuba memahami mungkin apa-apa kandungan kata-kata para ulama, perbincangan para ulama yang ada bersangkut paut tentang hadis tersebut. Mungkin juga ada ayat Al-Quran yang menyokong kefahaman kita bagi memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang ada. Hari ini sedikit perbezaan, kita tidak akan membuka kitab Riyadhus Shalihin, tapi sebaliknya mungkin juga bersempena dengan keberadaan kita pada suatu musim yang agak ada peristiwa yang besar yang berlaku yang membawa kesan kepada perkembangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak lain dan tidak bukan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan seperti yang telah pun disusun oleh pihak dakwah ataupun pihak pengurusan Masjid Al-Islah, dalam minggu-minggu ini, dalam hari-hari ini, kita insya-Allah akan melihat beberapa perkongsian, beberapa ilmu-ilmu yang boleh kita manfaatkan bersama yang bersangkut paut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. So itu satu bezanya. Beza yang kedua juga yang agak ketara, bukan setakat daripada pengisian, bukan setakat daripada perbincangan, tapi daripada sudut fizikalnya. Hari ini saya bertemu dengan para jemaah, para pendengar, para penonton semua, bukan dalam bentuk bersua muka seperti biasa di dewan salat, tapi oleh kerana situasi-situasi yang agak mencabar bagi hari-hari ini, dan kita berdoa semoga Allah memudahkan urusan kita semua, hari ini kita bersua muka di sudut alam maya melalui wadah yang Allah juga beri nikmat kepada kita, yang boleh kita terokai dengan lebih besar, dengan lebih berkembang untuk kita menyebarkan dakwah Islamiah ini. So inilah dia keistimewaan di dalam musibah, di dalam bencana balak pun yang kita lalui pada masa-masa ini. Kita ambil kesempatan untuk kita meraih pelbagai peluang dan nikmat yang Allah luaskan kepada kita semua. So berbalik kepada perbincangan kita, pihak pengurusan Masjid Al-Islah memperuntukkan hari ini di antara siri-siri perbincangan Isra wal Mi'raj dengan tajuk khusus, iaitu mengemudi anak untuk solat. Pertama sekali, fakta yang paling penting yang terkait rapat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah fakta di situlah antara berlaku rentetan peristiwa kewajipan untuk seseorang umat Islam mendirikan solat. Mungkin ada perbincangan-perbincangan sebelum ini yang mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa yang bersangkut paut tentang solat di pelbagai sudut dan pelbagai aspek, sama ada dalam peristiwa Isra Mi'raj ini secara khususnya ataupun dalam kehidupan seharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita melihat daripada sudut yang lebih besar, daripada sudut yang lebih umum, perihal solat ini, dia bukan sahaja dinilai dalam bentuk ibadat ritual khusus, bermakna bukan setakat diri, rukuk, sujud, duduk, ataupun sebelum solat itu juga berkenaan wuduk, taharah, kebersihannya, berkenaan tempat, lokasi, arah tujunya, ataupun perkara yang mungkin bersangkut paut secara keseluruhan daripada rukun, syarat, sunat solat atau yang membatalkan solat sekalipun. Solat, kita sebagai umat Islam melihatnya sebagai suatu ibadat
yang menjadikan diri kita ini sebagai seorang mukmin yang percaya Allah, yang beriman dengan Rasulullah, memulakan pelbagai ibadat-ibadat yang lain. Salat, dalam berbagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, antara lain yang bermaksud perkara pertama sekali yang dihisab, yang dihitung oleh Allah pada hari pembalasan kelak adalah solat. Antara yang juga mengingatkan kita, sekiranya solat itu baik, baiklah seluruh amalan. Sekiranya solat itu rosak, rosaklah seluruh amalan. Ini di antara pelbagai gambaran bahawasanya solat itu merupakan satu ibadat yang perlu untuk kita ambil perhatian kerana dia membuktikan keseluruhan ibadat-ibadat yang lain. So kalau kita dah dapat memahami konsep besar ini, kita tidak hanya melihat solat itu sebagai satu rutin, actual, fizikal, perbuatan sahaja. Kita telah pun cuba untuk memahami bahawasanya solat itu melebihi hanya apa yang telah pun termaktub. Kita akan cuba melihat sesuatu yang lebih besar, bahawasanya kehidupan kita ini apa sahaja yang berlaku, bermula daripada awal kita bangun pagi sampailah kita menutup mata kembali, sampailah saat bila kita tutup mata kita pun tak tahu kita akan buka mata kembali, ia bersangkut paut tentang ibadat. Dia bersangkut paut tentang pengabdian, perhambaan kita sebagai hamba Allah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. So di sini kalau kita ambil konsep besar ini dan kita kembalikan kepada tajuk yang diperuntukkan pada malam hari ini, mengemudi anak untuk solat. Perkara pertama yang mungkin kita perlu setkan, landasan itu perlu berada pada landasan yang sama adalah kita bukan hanya mengemudi anak untuk melakukan ritual solat. Kita bukan hanya mengemudi anak untuk memastikan mereka tahu apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan, apakah prasyaratnya yang perlu diambil kira, apakah bacaan-bacaan yang perlu disebut, mungkin pun lebih dalam sikit perlu difahami. Itu penting, tapi kita lebihkan pemahaman kita. Apa yang ingin kita ngemudikan, apa yang kita ingin bentukkan adalah anak-anak yang memahami ibadat, anak-anak yang memahami konsep penghambaan diri kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, kita kembalikan kepada konsep solat itu kepada anak. Kita tahu anak, dan kita juga merupakan seorang anak suatu masa dahulu. Maksud anak ini bukan sekadar kita seorang insan yang mempunyai kedua ibu dan ayah, tapi dia membentuk pemahaman anak ini seseorang yang daripada awalnya tidak mengetahui apa-apa, dan dia pun tidak tahu yang dia tidak tahu apa-apa. Kemudian kepada satu fasa dia cuba memahami sesuatu, tapi dia tidak pasti dia tahu ataupun tidak. Apa yang dia ketahui itu benar ataupun tidak. Dan kemudian mulalah dia dengan pengalaman kehidupannya, mula dia mengetahui beberapa fakta-fakta yang membentuk kehidupannya. So kita ambil fasa yang bawah, yang rendah tadi tu, anak-anak yang belum mengetahui. Bila kita ingin mengemudi anak ni, pertama sekali yang perlu untuk kita fahami adalah mereka ini golongan insan, hamba-hamba Allah yang belum mengetahui. Kalau kita silap faham dalam konsep pertama ini, maka kita seakan-akan berdepan dengan seseorang yang kita anggap mereka sebenarnya dah tahu. Dan mungkin ini akan merumitkan perjalanan kita untuk mengemudi anak untuk solat. Sekiranya kita berdepan dengan seorang kanak-kanak dan dengan tanggapan di minda kita, minda belakang sedar kita, kita jangka yang mereka memang sebenarnya dah tahu solat. Atau mereka belum tahu tata cara solat, tapi kita jangka yang mereka ini dah tahu kenapa seseorang itu salat. Kita jangka mereka dah tahu siapa itu Tuhan yang disembah di dalam salat mereka. Kita jangka pelbagai penjangkaan ini, assumption ini, maka mungkin ia akan merumitkan urusan kita untuk mengemudi anak salat. So saya yakin langkah yang terawal sekali adalah untuk kita memahamkan diri sendiri. Kita berdepan dengan golongan yang belum mengetahui apa-apa, dan mereka pun tidak tahu yang mereka tidak tahu. Berbeza dengan kita, mungkin dengan fasa kehidupan kita yang berumur puluhan tahun. Ada yang 20, 30, 40 atau sampai ke usia yang lebih lewat, lebih lanjut 70, 80. Kita mungkin sudah tahu. Ya benar, ada kadang-kalanya kita pun tak tahu yang kita tahu itu betul ataupun tidak. Itu di situ perlunya untuk kita mempertingkatkan ilmu. Tapi sekurang-kurangnya pengalaman kita tu membentuk kita untuk buat penilaian ilmu dan sebagainya. Tapi golongan yang kita ingin berdepan ni anak-anak belum sampai ke tahap
tersebut. So itu fasa yang paling penting untuk kita ambil perhatian, barulah kita mula melangkah kepada langkah-langkah selanjutnya. So yang kedua adalah perkara yang agak umum, yang agak dibincangkan, dan saya rasa tidak perlu untuk kita sebutkan dalam masa yang sangat ringkas ini. Bagaimana untuk seseorang itu solat, bermula daripada taharahnya, bermula daripada wuduknya, daripada pakaiannya, daripada tempatnya dan sebagainya, dan berpindah kepada rukun-rukun solat, rukun bacaan, rukun perbuatan dan sebagainya. So kita skip lah yang perkara-perkara ini. InsyaAllah saya yakin banyak lagi kesempatan-kesempatan lain yang ada yang boleh menjelaskan lagi dengan terperinci fakta-fakta perkara-perkara yang perlu diambil perhatian. Namun apa yang boleh kita bersama-sama untuk kita lihat lebih mendalam sedikit, kita melihat diri kita sebagai golongan yang sudah mengetahui kepentingan untuk solat, sudah menghayati keistimewaan dan kelazatan orang yang berinteraksi, berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ingin melatih dan meneladani diri kita supaya diikuti oleh anak-anak, supaya mereka juga merasai. Perkara yang pertama sekali adalah sifat yang perlu kita tanam dalam diri kita, sifat sabar. Tidak semua orang yang akan dapat rasa apa yang kita rasa. Bukan anak-anak saja, yang dewasa pun sama. Tak semua orang yang mempunyai kadar kesabarannya sama. Maka itu Allah sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah yang maha mengetahui, Al-Alim, Allah yang tahu bagi semua hamba-hamba Allah, semuanya ada kadar yang berbeza-beza. Ada orang yang senang faham agama, ada orang yang sampai penat, sampai habis air liurnya nak terangkan agama pun masih tak boleh faham agama. Ada yang mungkin sampai kita dah berhenti mengajar pun dia tetap degil, dia tetap dangkal dengan apa yang dia rasa betul atau apa yang dia rasa salah. Inilah lumrah manusia. Maka perkara pertama yang perlu kita sebatikan dalam diri kita adalah sifat sabar dalam mendidik anak-anak, dalam mengajar mereka untuk mendirikan solat. Kerana mungkin ada kalinya kali pertama kita ajak, mereka tidak akan mendirikan solat. Kali kedua pun tidak, kali ketiga pun tidak, kali keempat dan seterusnya tidak. Mungkin selepas berpuluh kali dan kita tinggalkan, orang lain yang ajar, kawan-kawan dia yang ajar, barulah dia ingin pelajari dan ingin mendirikan solat tersebut. Kedua, selepas sabar, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita terus meninggalkan usaha kita ini dan kita tidak ingin meneruskan usaha kita ini. Apatah lagi sekiranya yang kita berdepan tu adalah darah daging kita sendiri. Yang kita ingin menggalakkan solat itu adalah mereka yang kita yakin, kita harap sangat bersama-sama kita di dalam syurganya kelak. Kalau kita biarkan mereka, mungkin satu hari nanti bila kita mati kelak, bila kita lepas pembalasan kelak, Allah takdirkan kita masuk syurga. Tapi kerana kita biarkan mereka di dunia, mungkin mereka tidak bersama kita di dalam syurga. Tergamak ke kita melihat ahli keluarga kita, darah daging kita yang kita sayang semasa di dunia, Allah tidak bawa mereka bersama-sama kita dalam syurga, na'udzubillah min dzalik. So di situ kita perlu, jangan ada dalam hati kita perasaan rasa kecewa, putus asa sekiranya apa yang kita rencanakan itu tidak berjaya. Mungkin kita perlu tukar cara yang lebih baik dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian. Perkara yang selanjutnya yang mungkin menarik bila kita sebut tentang solat tadi, dia bukan sekadar ibadat khusus solat, tapi dia membawa maksud yang lebih besar, ibadat-ibadat secara umum. Dan bila kita lihat melatih anak-anak untuk solat ni, ada pelbagai hadis-hadis yang ada di luar sana. Dan saya yakin ramai bila saya sebut tentang solat dengan anak-anak, saya sendiri antara yang pertama yang saya terdedah adalah hadis yang membincangkan tentang menyuruh anak untuk solat, tempoh umurnya 7 tahun, kemudian sampai ke 10 tahun, kalau dia berdegil, kita pukul. Saya letak tepi dulu hadis tersebut. Saya ingin bawakan kita bersama-sama untuk kita cuba memahami situasi dalam hadis, senario dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, Ar-Rubai' binti Muawidh, seorang sahabiyat, seorang sahabat perempuan radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan hadis ini sewaktu peristiwa puasa Ashura. Puasa Ashura ni puasa yang, yalah, kita tahu hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunat, tapi dia digalakkan sangat
Sehingga para sahabat Rasulullah sendiri mendahuluinya, dan para sahabat semua berkejar-kejar untuk melakukan puasa Ashura tersebut. So, sampai ke tahap bukan setakat ibu lah, kalau kita ambil watak ini, Ar-Rubai' ni, bukan setakat ibu sahaja mendirikan salat, dia menggalakkan seluruh ahli keluarganya pun mendirikan salat. Berpuasa. Ar-Rubai' ni ada anak, bahkan dia bersama dengan teman-teman dia semua ada anak-anak kecil. Kami pun biasakan anak-anak kecil kami ni semua berpuasa, dan kami berikan kepada mereka ini mainan yang diperbuat daripada kapas. Hari ini mungkin kita boleh istilahkan macam teddy bear lah, yang kita nampak banyak di pasar-pasar dan sebagainya. Mainan ini disimpan, dibuat, ibu ni buat sendiri mainan ni, handmade. So mereka buat, dia simpan. Bila anak-anak ni kan puasa, dia sampai tengah hari, lunch time, lapar, ibu ni tak berikan makan, ibu ni berikan mainan tersebut. Anak-anak pun bermainlah, khayal main semua, sampai dah penat, pukul 2 penat, tidur sampai pukul 4 bangun, lapar balik lah, sebab tadi tengah hari belum makan, bagi lagi mainan tersebut. Sampailah waktu buka, sampailah boleh untuk makan semua, barulah semuanya makan bersama-sama. Kalau kita lihat penyusunan senario, saya ingin bawakan kita untuk cuba memahami dan menghayati apa yang berlaku di sini. Suasana kehidupan para sahabat ini, mereka melihat suatu ibadat itu baik sangat dilakukan. Pertama, bukan dia sendiri lakukan, tapi dia mengajak orang yang dia sayang, khusus dalam cerita ini anak-anak mereka, buat sama-sama ibadat tersebut. Kedua, dalam usaha dia menggalakkan anak-anaknya, konsep yang dibawakan oleh hadisnya adalah bentuk motivasi, bentuk appreciation, penghargaan. Kamu buat ini, kamu teruskan tidak makan, kamu dapat mainan tersebut. Satu, kita cuba jangan samakan dengan situasi hari ini, di mana mungkin anak-anak kita dengan mudah untuk dapat apa saja yang mereka inginkan. Mungkin kerana hidup kita dalam serba mewah di Singapura ini, bukan saja anak kita, siapa saja, apa saja yang kita inginkan dengan mudah kita dapat. Kita inginkan, kita haus, kita inginkan air, kita buka pipe, dengan air tersebut saja sudah boleh untuk kita minum. Kemudahan ini tidak mungkin dapat di beberapa tempat-tempat di serata dunia. Ini yang menjadikan kita perlu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang sangat luar biasa yang kita terima. Kalau tadi contohnya air, itu sebagai satu perkara yang sangat asas, yang needs, yang kita perlukan. Banyak lagi kemahuan-kemahuan, our wants. Banyak lagi yang kita sebenarnya tak perlu, tapi kita suka untuk dapat. Dalam kaedah siasat, dalam kaedah qawaid fiqhiyah syariah ni, ada perkataan tahsiniyat, sesuatu yang setakat tambah-tambah aja, yang mencantik-cantikkan kehidupan seharian kita. Kita dapat dengan mudah. Berbanding dengan di sebahagian tempat yang lain, mereka susah nak dapat, apatah lagi bukan setakat yang senang, yang cantik-cantik ni, yang penting pun susah untuk mereka perolehi. Bila kita lihat suasana zaman Rasulullah, saya tidak rasa suasananya bentuk apa yang mudah-mudah ni pun, apa yang tambah-tambah ni pun senang dapat. Kadang-kadang perkara-perkara yang asas, kan kita selalu dengar Rasulullah masuk ke rumah, tanya isterinya, contoh Aisyah, ada apa-apa tak makanan untuk hari ini? Aisyah jawab tak ada, cuma ada air, cuma ada kurma. Apa Rasulullah jawab? Puasa. Rasulullah tunjuk, para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tengok ni perut kita ikat dengan batu. Rasulullah angkat kainnya ataupun bajunya, tersilap 2 biji batu. Maknanya Rasulullah pun ikat lebih dahsyat. So di sini menggambarkan suasana kehidupan ni tak macam kita. Nak makan pergi kedai makan, kadang dah tak ada duit pun tak apa, pakai handphonenya, semua dah bayar, semua cara yang mudah. So itu suasana, kalau pertama sekali kita nak cuba yakinkan. Dengan suasana yang penuh kerumitan ini, mereka sanggup untuk, mungkin dengan kemampuannya, sepatutnya kewangan tu ataupun harta tu tidak digunakan untuk beli mainan tadi tu, digunakan untuk makan. Tapi ibu ni lebih mengutamakan nak anak tu dapat sesuatu yang orang lain susah nak dapat. Itu konsepnya. Kalau kita kembalikan sama, anak hari ni contoh tadi puasa, kalau kita pindahkan contoh yang sama, kiaskan kepada solat, anak solat dapat teddy bear, saya rasa tak ada anak yang nak pun solat. Tapi kalau kita lihat suasananya, keadaannya, bila mereka solat, dia akan dapat suatu balasan yang, ini rupanya balasan besar. Dan ini bukan sebenarnya untuk menunjukkan balasannya berhenti di dunia.
Dia menunjukkan kepada kita dia tidak henti. Kalau di dunia kita boleh dapat sesuatu yang baik, di akhirat kita akan dapat sesuatu yang kita tidak terjangka kebaikannya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kebaikan yang mata tidak pernah nampak, telinga tidak pernah dengar, hati tidak pernah terdetik, tergambar, terbayang kebaikan-kebaikan yang ada ini. Inilah sudut motivasi yang ditunjukkan oleh ibu-ibu, keluarga yang ada dalam kehidupan zaman Rasulullah. Nah, pastinya sudut ini, tata cara kehidupan ini dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Dan kita boleh ambil pengajaran bagaimana kita dapat melatih ahli keluarga kita. Yang saya sebut dari mula tadi, mereka lah anak-anak yang golongan yang belum tahu apa-apa. Mereka lah golongan yang mungkin mula mengetahui tapi belum pasti mana satu benar, mana satu salah. Mereka lah golongan yang senantiasa memerlukan bantuan, petunjuk, panduan daripada kita ni, mereka-mereka yang lebih dewasa, yang lebih matang, yang lebih memahami kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Di sini peranan kita untuk lebih memotivasikan mereka untuk mendirikan salat. Saya yakin apabila kita suka melakukan suatu perkara, walau bagaimana susah sekalipun perkara itu, walau bagaimana rumit sekalipun perkara itu, kita tetap akan berusaha melakukan perkara tersebut. Sebaliknya, kalau kita tidak suka kepada kerja yang kita lakukan, berapa ramai yang di luar sana tak suka kepada kerja yang sedang dia lakukan. Kenapa dia terus bekerja? Kerana gaji, kerana terpaksa, kerana inilah tuntutan keluarga dan sebagainya. Apa hasilnya? Kerjanya sambil lewa, kerjanya sekadar buat sahaja, seperti melepaskan batuk di tangga. Dia seperti tidak ada nilai. Maka kita ingin mengubah mindset, pemahaman minda kita kepada ibadat berdasarkan apa yang kita suka. Kita melakukan ibadat kerana atas dasar kita suka melakukan ibadat tersebut. Ini yang cuba untuk kita mengemudi anak-anak kita dalam mendirikan apa jua ibadat. Solat perbincangan besar dalam tajuk kita ini, tapi apa juga ibadat kita inginkan anak kita buat atas dasar kita suka. Akhir sekali, bila kita sebut tentang solat, bila kita sebut tentang anak, bila kita sebut tentang ibadat secara umumnya, saya ingin bawa diri saya untuk mengembalikan satu kisah yang berlaku di dalam Al-Quran yang terakam dalam surah Ibrahim, yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS. Ayat ini boleh kita jumpa secara khusus dalam ayat ke-40. Allah SWT berfirman, Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Setelah membincangkan tentang beberapa ayat-ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku, muqimas salah, sebagai orang yang mendirikan salat, wa min dhurriyyati, dan juga dari kalangan zuriatku. Ada pelbagai penafsiran para ulama yang membincangkan tentang perkataan wa min dzurriyyati ini. Ada membawa maksud secara umum, semua zuriatnya. Tapi saya juga mirip kepada pandangan para ulama yang menyebutkan sebahagian zuriat Nabi Ibrahim. Walaupun kita tahu antara zuriat Nabi Ibrahim, anaknya sendirilah Ismail alaihi wassalatu wassalam, merupakan insan-insan yang terpilih, merupakan di kalangan para nabi, para rasul, antara ulul azmi mereka-mereka yang tinggi darjatnya. Tapi ada juga di kalangan zuriat Nabi Ibrahim yang bukan merupakan golongan yang teristimewa ini. Bahkan sebaliknya, golongan yang lebih dahsyat cara hidupnya, lebih buruk amal ibadatnya dan sebagainya. Maka itu, kita sebagai Nabi, sebagai seorang yang mempunyai interaksi khusus dengan Allah, menerima wahyu secara langsung daripada Allah Azza wa Jalla, ialah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dia seorang insan, manusia, hidup di atas muka bumi. Dia mengharapkan yang baik untuk dirinya, dia mengharapkan yang baik untuk ahli keluarganya. Dalam masa yang sama, dia tahu, dia berserah bahawasanya mungkin ada zuriatnya bukan golongan yang terbaik. Kita inginkan kita baik, kita inginkan anak kita sama baik seperti kita, tapi mungkin anak kita tidak jadi sama seperti kita. Tidak akan ada dua ibu jari yang sama capnya, tidak akan ada dua kepala yang sama pemikirannya, begitu juga hati.
Mungkin ayahnya sedemikian, anaknya jadi lain. Tapi lain itu tidak bermakna lebih buruk. Mungkin itulah cara kehidupannya, itulah cara ibadatnya, cara kehidupannya tidak sekuat, sewarak, setakwa ayahnya. Mungkin itulah mindset yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Dia mengetahui fakta tersebut penting. Walau bagaimanapun dia berharap tetap berdoa kepada Allah. So ini mengajarkan kepada kita satu pengajaran yang sangat penting. Dalam kita berusaha untuk mengemudi anak-anak kita untuk solat, ataupun saya cuba kembangkan sikit, semua ibadat-ibadat kita dan anak-anak kita, perlu pertama sekali untuk kita berdoa kepada Allah. Kita bukan golongan mereka-mereka yang buat dan kemudian yakin apa yang dibuat tu bagus. Contoh, kita selalu dengar kita berusaha untuk pastikan anak-anak kita belajar, kemudian ambil peperiksaan, kemudian lulus dalam peperiksaan. Datang pula Alhamdulillah, golongan anak-anak bukan sekadar lulus cemerlang. Ditemu ramah, ditanya teman-teman, apakah rahsia kejayaan anda? Mulalah kita bentangkan, rahsianya saya mula menyusun jadual mereka seawal daripada darjah sekian-sekian, dah berapa tahun dah mula praktis macam gini, hantar pergi tuition, tiap-tiap hari ada kelas-kelas tambahan, saya buat tu, saya buat ini semua. Kadang-kadang kita takut, kita terlalu nampak perkara yang fizikal, kita terlupa kejayaan ini semua adalah hasil izin Allah Azza wa Jalla. Di sinilah penting untuk kita sebelum berjaya, untuk kita kembalikan segala kejayaan yang kita harap akan terima itu kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita berdoa. Kalau tak cukup dengan petunjuk Nabi Ibrahim ni doa, Nabi Ibrahim ni tunjukkan lagi dengan perkataan last tu, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana, wahai Tuhan kami, dan terimalah dan perkenankanlah dan kabulkanlah. Qabbal tu, kabulkan doa-doa hajat permintaan kami. Sebab mungkin pada masa tersebut dalam hati Nabi Ibrahim AS ada sedikit perasaan, ya, aku ni dah usaha, apa akan jadi kemudian? Ya Allah, tolonglah, kabulkanlah doa. Menunjukkan sangat pengharapan, keyakinan segalanya akan berlaku dengan izin Allah. Segalanya mustahil berlaku sekiranya Allah tidak izinkan. Inilah pengharapan seorang yang sangat yakin. Pengharapan yang mesti ada kepada semua ibu, semua bapa, semua orang tua yang menginginkan anak mereka atau didikan mereka berjaya, khusus dalam bab ibadat ini, solat, atau apa sahaja dalam konteks kehidupan seharian kita. Saya ingin tutup sikit lagi. Dia menarik ni ayat ni. Kalau kita perasan ayat tadi tu, dia bukan setakat cerita tentang Nabi Ibrahim dengan anaknya. Satu yang menarik, ayat lepasnya tu, satu je ayat ni. Dah terperasan, kita sebut sekali lah. Ayat tadi ayat 40. Kalau kita rujuk kembali ayat 41, ayat berbunyi Rabbana gfirli wali walidayya. Lepas cerita pasal anak, Nabi Ibrahim tersebut, Rabbana gfirli, ya Allah ampunkan dosa aku yang berdoa untuk anak aku ni, dan juga dosa kedua orang tua aku. Walil mu'minina yauma yaqumu hisab, dan juga semua orang-orang mukmin di hari perhitungan kelak. Kalau kita perasan ya, pertama Nabi Ibrahim berharap anaknya jadi anak yang soleh. Dalam surah lain, dalam ayat yang lain disebut Nabi Ibrahim berdoa waktu mula nak dapat anak, berdoa dapat anak yang soleh. Okey, kita dah lepas that part, konsep tu. Seorang ayah inginkan kebaikan untuk anak dengan cara dia berdoa kepada Allah. Tapi kita lihat satu message yang besar dalam masa dia berdoa untuk kebaikan anak, dia tidak lupa berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Apa yang dia doa? Orang tuanya diampunkan dosanya. Saya rasa tak cukup masa kita nak cerita ni. Apa cerita orang tua Nabi Ibrahim? Anda rujuk sendiri, Google sendiri, baca buku sendiri. Kita tahu macam mana cerita ayah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim minta ni, Rabbana gfirli wali walidayya, minta pengampunan. So kita semua tahu, kita ni ayah, kita juga ada kedua orang tua, kita ni ibu, kita juga ada kedua orang tua yang mungkin pada pengamatan kita melakukan kesilapan. Setiap masa kita ingin kebaikan untuk anak kita, jangan lupa untuk kita doakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Walaupun kita tidak menzahirkannya secara lidah kita, lisan kita. Kita doa depan anak, aku nak kau berjaya. Ya Allah, aku juga minta pengampunan orang tua. Tapi kalaupun itu agak agak mungkin orbit sikit lah, tak kena kalau kita nak buat masa tersebut. Tapi dengan kita buat dengan keikhlasan hati, tanpa lafaz, bila kita sebut tersebut, anak
dengan secara sengaja ataupun tak sengaja akan terasa, akan terkesan apa yang kita doakan untuk dia sebenarnya kita sedang buat perkara yang baik sama untuk kedua orang tua kita. Satu hari nanti bila anak ini pula membesar dan mempunyai anak, dia juga akan mendoakan untuk anaknya. Dia juga pasti akan terkesan dengan amalan yang kita senantiasa lakukan, pegangan yang kita selama ini pasakkan dalam kehidupan kita. Kita mendoakan kedua orang tua kita. Saat tersebut mungkin kita sudah tiada lagi di dunia. Saat tersebut mungkin kita tak bermaya lagi, kita dah tak berupaya lagi untuk buat ibadat ke atau apa saja. Saat itulah kita berharap kepada doa anak-anak kita yang soleh ini, yang senantiasa mendoakan pengampunan untuk kita, yang setiap kali mereka lalui proses kehidupan macam-macam lah mencabar ni, setiap kali itu juga teringat. Setiap kali lepas solat, bersolat bersama dengan anak, setiap itulah kita mendoakan kedua orang tua kita. So di sini kalau kita lihat rotasinya, putarannya akan senantiasa bersambung. Ini yang disebut sebagai generasi wa min dzurriyyati, golongan generasi anak keturunan aku yang disebut sebagai muqimas salah, mendirikan solat, menyebarkan syiar Islam. So ini yang kita harapkan untuk kita, untuk semua para pendengar, yang kita cuba hargailah daripada perjalanan sirah Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang saya yakin banyak ditekankan dalam musim-musim ini melalui wadah FB Live ini atau mana-mana wadah yang lain, yang kita boleh ingat perjalanan hidup Nabi SAW, perjuangannya, dan apa yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Yang paling penting sekali, jangan putus untuk berharap, berdoa kepada Allah. Mungkin hari ini usaha kita itu tak nampak hasilnya. Mungkin hari ini doa kita itu tak nampak kabulnya. Tapi satu hari nanti baru kita perasan, oh dia jadi begini kerana doa kita. Gitu juga kita. Kita mungkin tak perasan kenapa ya aku jadi berjaya, kenapa ya aku jadi bagus macam gini, kenapa aku boleh ada keluarga, kenapa aku boleh itu ini. Kerana mungkin satu masa dulu ibu dan ayah kita juga tidak pernah putus mendoakan kita. Maka kita balas mereka dengan mendoakan pengampunan untuk mereka, mendoakan kerahmatan, apa saja doa-doa yang baik untuk mereka. Lupakan dulu mereka itu pernah baik dengan kita ke, atau mereka pernah melakukan kejahatan, keburukan untuk kita. Lupakan dulu, kita doakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah merahmati kita semua, memberi pengampunan kita semua, menjadikan kita semua keluarga yang baik, keluarga yang diridai Allah, keluarga yang bersama-sama kita akan jumpa kembali. Hari ini saya tak nampak anda di depan saya, tapi saya yakin semua yang melihat saya, kita semua akan berjumpa kembali di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ada kesilapan, kekasaran bahasa, adalah terlanjur apa-apa kata dalam perkongsian saya pertama kali berbual di hadapan kamera. Kalau ada kesilapan-kesilapan ini, saya mohon maaf. Kalau ada peluang lain, insya-Allah kita akan berbicara lagi. Sehingga di lain kesempatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.